Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan pre-season friendly yang pertama pasukan Johor Darul Takzim menentang MSK Zilina, yang mana keputusan berakhir dengan keputusan 2 sama hasil jaringan dari Beksim dan juga Musa CDB. Pada perlawanan ini saya akan bahagi kepada 2 section untuk ulasan. Ulasan yang pertama saya akan ulas tentang first half, dan ulasan yang kedua saya akan ulas tentang second half. Sebab apa? Sebab kali ini Johor Darul Takzim menurunkan skuad yang berbeza waktu first half dan juga second half. Boleh saya katakan kedua-dua skuad ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Akan tetapi sekiranya skuad ini dipilih dengan combination antara first squad JDT dan juga second squad JDT yang diturunkan, kemungkinan JDT akan dapat skuad yang terbaik dan mereka masih lagi mampu memberi saingan dan juga untuk mengekalkan kejuaraan Liga Super pada tahun ini. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk perlawanan ini, sepanjang perlawanan JDT akan menggunakan formation 3-5-2 ketika menyerang, dan ketika bertahan JDT akan menggunakan formation 5-3-2. Jadi ini adalah satu formation yang baru untuk pasukan Johor Darul Takzim dalam membentuk persiapan bagi saingan Liga Super dan juga ACL pada season kali ini. Baiklah, saya akan mulakan ulasan dengan separuh masa yang pertama. Di separuh masa yang pertama, kelebihan JDT adalah dari segi bertahan, yang mana kita boleh lihat transition JDT ketika pasukan kena counter, iaitu ketika mereka sedang membentuk ataupun ketika mereka sedang menyerang dalam formation 3-5-2, mereka cepat untuk membentuk kembali back 5 di belakang ketika di counter oleh MSK Zilina. Boleh saya katakan di first half memang defend department pasukan JDT agak compact dan juga agak sukar ditembusi oleh pemain-pemain bahagian serangan MSK Zilina. Ini yang menyebabkan di separuh masa yang pertama JDT boleh untuk bertahan dan juga tidak membiarkan gawang mereka dibolosi, sebab transition dari menyerang ke bertahan adalah sangat-sangat pantas. Itu yang saya suka tentang JDT pada separuh masa yang pertama, hanya di bahagian defend department. Baiklah, kita masuk kepada kekurangan dan juga kelemahan pasukan Johor Darul Takzim di first half. Walaupun menurunkan skuad utama yang boleh dikatakan dipenuhi dengan pemain-pemain baru seperti Fernando Forestry dan juga Maranyon, ataupun di bahagian defend department dipenuhi oleh Sean Lowry, Mauricio dan juga Matthew Davis, boleh dikatakan skuad terbaik JDT lah di separuh masa pertama. Okey, kelemahan dan juga kekurangan pasukan Johor Darul Takzim di separuh masa yang pertama adalah ketika mereka cuba build up ataupun ketika mereka menyerang, yang mana kita boleh lihat JDT akan membentuk formation 3-5-2 ketika menyerang, yang mana mereka akan memfokuskan untuk menggunakan wingback mereka, iaitu di bahagian kanan Arif Aiman dan di bahagian kiri adalah Kobing Ong untuk menyerang. Akan tetapi pada perlawanan ini boleh saya katakan akibat terlalu bermain dengan sangat wide dan mengharapkan kepada wingback untuk melakukan gerakan di bahagian sisi padang, agak sukar untuk menembusi bahagian pertahanan MSK Zilina dan juga bahagian tengah pasukan MSK Zilina, yang mana dari segi pembacaan game dan juga dari segi pressing yang dilakukan oleh MSK Zilina ketika JDT menyerang agak-agak baguslah, yang menyebabkan Arif Aiman dan juga Kobing Ong gagal untuk bergerak bebas di bahagian wide area, di bahagian sisi padang. Jadi itu antara kelemahan JDT lah yang pertama. Yang kedua, kelemahan di first half adalah di bahagian tengah, yang mana kita boleh lihat apabila supporting play ataupun link up play antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan seakan-akan tidak menyambung, yang mana apabila Beksim atau Fernando Forestry dapat bola di bahagian hadapan, sama ada Naksu, Safiq ataupun Maranyon gagal untuk memberikan support ataupun bantuan dengan lebih cepat bagi membantu gerakan di bahagian serangan, atau Kobing Ong atau Arif Aiman gagal untuk buka game secara wide di dalam padang ketika JDT menyerang di bahagian tengah. Jadi benda tersebut telah menyebabkan serangan JDT di bahagian tengah nampak sangat tidak mempunyai link up yang baik
seperti mana di second half. Jadi itu kelemahan yang kedua untuk pasukan Johor Darul Takzim pada separuh masa yang pertama, yang mana mereka tak mempunyai lingkap yang baik di bahagian tengah dan juga di bahagian serangan. Dan boleh saya katakan bahagian tengah JDT pada first half agak kurang kreatif untuk melakukan penetration passing ataupun agak kurang kreatif untuk memulakan build up di bahagian tengah dan gagal untuk mengawal bahagian tengah dengan sangat baik. Begitu juga dengan wingback pasukan JDT, Kobe Ong dan juga Arif Aiman gagal beraksi dengan sangat baik, dan benda tu telah menyebabkan Baxter dan juga Fernando Forestry sering berkesorangan di bahagian hadapan, dan apabila mereka dapat bola tak ada support play dari pasukan ataupun teammate sendiri, menyebabkan mereka terpaksa melakukan individual skill ataupun pergerakan individu yang menyebabkan mereka cepat kehilangan bola sebab tak ada support play. Okey, secara keseluruhannya untuk first half, defense department JDT memang mantap, diketuai oleh Matthew Davis, Shane Lowry dan juga Mauricio. Cumanya kekurangan di bahagian tengah dan juga bahagian striker serta wingback, yang mana boleh saya katakan selain faktor tu adalah kerana perubahan posisi. Contohnya macam Maranyon, yang mana Maranyon sebenarnya adalah seorang striker tetapi diletakkan di posisi midfield, dan kemungkinan besar beliau gagal untuk adapt dengan posisi baru beliau, dan beliau tidak memberi import yang besar kepada skuad JDT pada perlawanan semalam di separuh masa yang pertama. Baiklah, kita masuk ke dalam separuh masa yang kedua. Separuh masa yang kedua, JDT melakukan pertukaran untuk the whole squad, iaitu dari bahagian pertahanan, dari goalkeeper department sampailah striker, dan mengekalkan formation yang sama, iaitu transition yang sama, yang mana mereka akan menyerang dari 3-5-2 dan bertahan dengan formation 5-3-2. Baiklah, apa kelebihan JDT pada second half? Kelebihan JDT pada second half adalah terletak di bahagian midfield yang lebih teratur, lebih berdisiplin dan mempunyai combination yang menarik, yang mana 3 gandingan yang diturunkan di second half, iaitu Nazmi Faiz, Hong Wan dan juga Afiq Fazail menunjukkan satu chemistry dan juga gameplay yang baik di bahagian tengah. Dengan tenangnya mereka berjaya untuk mengawal bahagian tengah dengan sangat baik. Dan pemain yang menarik minat saya yang pertama adalah Hong Wan, yang mana Hong Wan bermain di posisi nak so insya. Dan boleh saya katakan di usia beliau yang sangat muda, beliau menunjukkan satu gameplay yang sangat matang. Walaupun beraksi dengan hanya 45 minit, kita boleh nampak yang beliau mempunyai kelebihan dan juga skill yang tersendiri. Dan boleh dikatakan kemungkinan sekiranya diberikan lebih minit permainan, beliau akan menjadi pengganti kepada Naksu Insa sebagai pemain nombor 6 untuk JDT ataupun holding midfielder lah, yang mana beliau boleh start the build up, ball control yang cantik, dan beliau juga mempunyai defense yang sangat-sangat bagus ketika JDT diserang. Pemain itu menarik mata saya lah di bahagian tengah. Yang kedua adalah tentang peranan Nazmi Faiz, yang mana sejak Nazmi Faiz potong rambut makin jadi handsome, beliau menunjukkan satu corak gameplay yang sangat bagus di bahagian tengah dengan menggerakkan beberapa serangan ke arah MSK Zilina pada perlawanan semalam. Boleh dikatakan dari segi open gameplay memang Nazmi Faiz sangat bagus, dari segi passing beliau sangat bagus, dari pembacaan game beliau sangat bagus. Memang semalam Nazmi Faiz, Hong Wan dan juga Afiq Fazail menunjukkan yang mereka adalah pemain yang patut diberi peluang sebagai first 11 ataupun gandingan baru untuk JDT pada season ini. Memang tiga-tiga player ni sangat marvelous, sangat excellent di bahagian tengah, kita boleh lihat. Dan yang kedua, kelebihan JDT pada second half adalah dengan adanya Musa CDB dan juga Muhammadu Sumareh, yang mana kedua-dua player ni mempunyai kelebihan dari segi pacing ataupun pace, iaitu kelajuan, yang mana mereka mereka mampu untuk penetrate bahagian pertahanan MSK Zilina dengan larian-larian yang laju, dan mereka juga mampu mempunyai ball control yang sangat baik. Jadi apabila mereka buka game dengan ada supporting play yang baik daripada wingback seperti S. Kunalen, yang mana boleh saya katakan wingback S. Kunalen beraksi dengan sangat cemerlang pada perlawanan ini, yang mana beliau sering bantu Musa CDB dan juga Nazmi Faiz ketika build up di bahagian kanan untuk menyerang MSK Zilina, menyebabkan banyak pilihan yang boleh dilakukan oleh JDT ketika mereka menyerang. Jadi boleh saya katakan di second half, bahagian tengah dan juga bahagian striker pasukan JDT adalah lebih efektif berbanding di first half pada perlawanan inilah kan. Jadi apa yang boleh saya simpulkan di bahagian tengah dan juga
bahagian serangan JDT pada perlawanan malam semalam memang menunjukkan satu peningkatan yang sangat baik, terutamanya di bahagian tengah, gandingan baru, dan gandingan CDB dan juga Sumareh menunjukkan gandingan yang sangat mantap lah. Yang mana CDB daripada segi dribbling, ball control dan juga finishing memang nampak lah beliau sangat-sangat padu. Sumareh boleh dikatakan beliau sedang dalam proses untuk mendapatkan aksi yang terbaik. Jadi dua perkara tu yang boleh saya puji untuk pasukan JDT berserta dengan peranan Kunalan yang beraksi di wingback yang sangat cemerlang lah, memberi supporting play ataupun memberi support kepada bahagian serangan dan juga tengah pada perlawanan semalam berbanding Arif Aiman pada first half. Dan akan tetapi ada kelemahan yang perlu diperbaiki untuk squad second half. Yang pertama adalah dari segi defense department, yang mana pada perlawanan ini boleh dikatakan defense department pasukan JDT ketika mereka bertahan dalam membentuk back 5, mereka agak lambat untuk membentuk back 5 tersebut. Bahkan boleh dikatakan gandingan Aidil dan juga Syarul Saad gagal untuk memberi impak yang positif di bahagian pertahanan apabila Aidil senang sahaja ditembusi dan juga dipenetrate oleh bahagian serangan pasukan MSK Zelina berbanding untuk defense department pasukan JDT pada first half lah kita boleh lihat. Jadi kita boleh lihat yang defense department pasukan JDT lebih solid di first half dengan gandingan Matthew Davis, Sean Lowry dan juga Mauricio berbanding di second half. Jadi boleh saya katakan di second half memang defense department JDT agak tidak memberangsangkan. Yang kedua adalah kelemahan yang terakhir adalah apabila mereka kehilangan seorang striker tunggal, yang mana Sumareh dan juga Musa CDB memang padu untuk bermain sebagai winger ataupun dua orang striker di bahagian hadapan. Tetapi mereka berdua adalah asalnya daripada seorang winger. Jadi mereka akan memfokuskan untuk attack di wide area. Tu sebab kita boleh tengok CDB dan juga Sumareh terlalu memfokuskan untuk attack di bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan MSK Zelina. Akan tetapi mereka seakan-akan kehilangan kelibat seorang striker tulen yang menyebabkan apabila mereka terlalu wide attack, mereka tak ada option untuk passing ke bahagian tengah ataupun membuat cutback kepada bahagian tengah untuk menjaringkan gol. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, sekiranya Benjamin Mora menggabungkan skuad first half dan juga skuad second half JDT untuk membentuk satu first 11 yang menarik, kemungkinan mereka akan menjadi pencabar utama dalam saingan ACL dan juga mereka boleh mengekalkan kejuaraan Liga Super untuk season kali ini. Mungkin mereka boleh cuba untuk meletakkan Sumareh dan juga ataupun CDB di bahagian kanan dan Arif Aiman di bahagian kiri dan meletakkan Bekson ataupun Fernando Forestry di bahagian striker untuk memastikan yang apabila winger mereka function ataupun wingback mereka function, mereka akan boleh melakukan cutback ataupun melakukan passing ke dalam kotak penalti untuk mencari seorang striker berbanding membiarkan winger untuk melakukan wide attack di bahagian kanan atau bahagian kiri seperti mana di second half yang dilakukan oleh Muhammadul Sumareh dan juga CDB. Sekiranya mereka dapat backup dari seorang striker, boleh saya katakan Sumareh, CDB dan seorang lagi striker sama ada Forestry ataupun Bekson akan menjadi tiga rangkai ataupun tiga serangkai di bahagian serangan yang sangat berbahaya untuk pasukan JDT dan mereka boleh kekalkan gandingan di bahagian pertahanan iaitu Sean Lowry, Mauricio dan juga Matthew Davis. Di bahagian tengah kemungkinan mereka boleh guna gandingan Hong Wan, Naksu Insa dan juga Nazmi Faiz ataupun Naksu Insa, Hong Wan dan juga Afiq Fazail. Itu yang boleh saya cakapkan. Jadi secara kesimpulannya, di first half JDT ada kelemahan di bahagian attacking dan defending, di bahagian attacking dan juga midfield. Tetapi di second half JDT berjaya perbaiki di bahagian attacking dan juga bahagian midfield, tetapi menjadi masalah pula di bahagian pertahanan dan juga menjadi masalah pula terutamanya di bahagian attacking yang tak ada link up play antara bahagian winger ataupun wide area dengan bahagian mid area yang memerlukan seorang striker tulen. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.